Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Malam, Cik Indra, Puan Aina, Puan Kila, Puan Fatin, hai Puan Ira, hai Puan Noli dari Singapura, hai Puan Ima, hai Puan Siti. Okay, so Waalaikumsalam dan Assalamualaikum kepada semua. Jadi malam ni, seperti yang telah diwar-warkan petang tadi, walaupun tak semua tahulah kan. So malam ni saya nak share sikit berkenaan macam mana kita nak bantu anak ataupun kita nak ajar anak untuk bercakap kalau anak tu susah nak duduk diam. Untuk anak yang susah nak duduk diam. Sebab selalu juga ramai kata susah nak ajar ni kalau anak yang yang tak bercakap lagi, anak yang lambat bercakap. Okay, lepas tu dia tak duduk diam. Susah nak ajar kan. Siapa ada masalah ni? Berapa ramai yang dalam ni ada masalah ni. Maksudnya anak tak duduk diam. So rasa macam susah sangat nak ajar dia bercakap. Sebab dia tak boleh duduk diam. Puan Kila. Hai. Puan Lendra. Puan Aina pun sama. Okay. Tak duduk dia. So actually, okay, saya sebelum tu saya nak bagi sedikit perbezaan. Nak bagi kita nampak sedikit perbezaan antara anak yang aktif, ataupun hyperaktif. Mana satu? Hyperaktif ke aktif anda rasa? Kan sebab anak yang tak duduk diam ni kadang-kadang orang kata dia hyperaktif. Kan? Tapi adakah dia hyperaktif ataupun aktif je? So ada beza tu tahu antara aktif dan hyperaktif tu ada beza tu. Okay? So kalau hyperaktif, selalu untuk anak-anak yang hyperaktif ni, kalau hyper tu daripada nama tu kita dah tahu juga dah kan. Hyper tu maksudnya terlebih aktif berbanding yang sepatutnya. Berbanding yang sepatutnya terlebih aktif. Sebab kanak-kanak sebenarnya biasa dia orang aktif. Aktif tu adalah perkara biasa untuk kanak-kanak. Sebab kalau anak yang duduk diam macam tak gerak sangat, tu kita risau. Bukanlah makna ada masalah, tapi sometimes kalau duduk diam sangat tu pun kita risau juga, betul tak? Kalau diam sangat pun kita risau juga. So, kan? So, maksudnya kita kena bezakan. Adakah anak kita ni memang hyperaktif, sebab hyperaktif memang masalah lah. Ataupun aktif. Aktif seorang kanak-kanak. So, hyperaktif ni macam mana? Okay, selalunya kalau hyperaktif ni antara anak-anak hyperaktif yang saya sendiri jumpa dan saya sendiri observe lah. Okay, so kalau untuk hyperaktif ni biasa tu anak tu memang aktif. Dia banyak bergerak, tapi kebanyakan pergerakan yang dia buat tu bukan atas faktor dia nak main. Bukan atas sebab dia sedang bermain. Kan, so dia bergerak tu dia macam kita nampak dia macam tak ada hala tujuan. Main pun tak, tapi bergerak je. Dia bukan main pun. Sebab berbeza. Kalau anak banyak bergerak, berlari, tapi sebab bermain, itu aktif. Okey, maksudnya dia berlari, tapi dia main sebenarnya berlari tu. Berkejar-kejaran kot dalam rumah. Kita nak bagi dia, maksudnya dia lari tu. Dia lari dan tak bergerak tu, dia sedar apa yang sedang berlaku sebenarnya. Just dia nak bergerak. Kalau kita panggil ke apa, dia masih lagi pusing dan tengok. Yang tu biasanya anak-anak yang aktif. Tapi bukan hyperaktif. Kalau hyperaktif ni kebanyakannya, kan, kalau dia bergerak, dia berlari ke, memanjat ke tu, kalau kita panggil ke, kalau kita nak tunjuk apa pun, dia memang tak peduli. Dia tak peduli sangat. Kan? So kalau yang anak yang banyak bergerak, tapi kita panggil pun tak peduli, tak respon, yang tu mungkin hyperaktif. Mungkin. Okay? Tapi kalau kata anak tu dia bergerak, tapi dia tengah bermain. Dia main tu sebab macam dia nak kita kejar dia. Tak saja-saja lagi sebab nak suruh kita kejar dia. Kalau yang ada adik-beradik tu memang berkejaran sesama sendiri. Ataupun dia memang bergerak tu dia main tu maksudnya dia main
kereta gerak sana sini. Contoh kereta naik kot dinding, turun sana, naik sana. Contohlah. So dia tengah main, dia tengah membuat sesuatu yang sedang bermain dan dia sedar, kan dia sedar kalau kata let's say kita panggil ke, kita tunjuk benda ke dekat dia, dia boleh sedar, dia tahu kita panggil dia, dia boleh respon. Yang itu aktif. Okay, kalau anak yang hyperaktif ni biasanya, biasanya dia memang tanpa arah tujuan tadi. Dia bergerak, dia moving around, dia panjat sana sini. Kalau kita panggil ke apa, dia memang tak kisah sangat. Tak kisah sangat. Dan dia tumpuan dia, maksudnya tumpuan dia pendek-pendek je. Dia tak boleh nak tumpuan lama. Kalau nak main sama-sama pun dia tak boleh lama. Sekejap je. Macam tu. Sekejap sangat lah kisahnya. Okay, dia senang distract sangat ke sana ke sini. Maksudnya dia bergerak tu, kebanyakan pergerakan dia tu disebabkan oleh dia memang dia macam perlu bergerak. Bukan sebab bermain pun. Kan. So yes, anak hyperaktif memang mencabar, betul. Betul, memang mencabar sebab bila dia aktif tu kita susah nak dapatkan attention dia. Bila dia bergerak tu kita susah nak dapatkan tumpuan dia pada kita. That's why kita sangat susah nak ajar sebab bila dia bergerak kita nak ajar tak boleh sebab dia kita panggil, kita tunjuk pun dia tak tengok. Tu kalau hyperaktif. Tapi kalau untuk anak yang aktif sebenarnya kan kalau dia bergerak macam mana pun kalau kita panggil ajak dia datang ni, dia datang je. Kalau tak, maksudnya kalau kita biar dia main dia memang kata-kata lah pergi dia. Dia tak duduk diam. Dia just tak duduk diam. Tapi dia boleh respon. Yang tu senang nak ajar walaupun dia bergerak. Tapi kalau anak yang suka bergerak, susah nak respon, yang tu susah. Yang tu mencabar lah. Memang sedikit mencabar. Tapi bukan bermakna kita tak boleh ajar langsung. Boleh, ada cara dia. Dan saya biasa juga buat untuk anak yang tak boleh duduk diam. Saya ada certain aktiviti yang saya selalu buat dengan anak-anak yang macam ni. Sebab dia orang senang nak engage bila aktiviti tu bergerak. Sebab dia orang perlukan pergerakan untuk dia orang pick up. Dan anak yang suka bergerak ni dia perlukan pergerakan. Dia nak bergerak untuk, bila dia bergerak tu, otak dia lebih aktif berbanding kalau dia duduk. Dan duduk tu pun satu penyiasaan untuk dia. Kalau kita suruh duduk, paksa untuk duduk, paksa untuk buat, sometimes benda tu akan membuatkan anak tu condition dia getting worse. Getting worse sebab dia memang tak nak ikut, tak nak, dia nak bergerak, dia just nak bergerak. Dia nak main sambil bergerak. Macam tu. So, kalau anak yang nak main sambil bergerak, why not kita buat aktiviti bergerak je dengan dia, sambil-sambil tu kita ajar vocab, kita ajar perkataan yang berkaitan. Ada anak yang memang dia nak bergerak tu baru otak dia akan boleh pick up. Dia kalau duduk lama sangat nanti dia terseksa. Dia bukan tak nak main tapi dia nak bergerak. Okay, ada anak yang macam tu. Okay. Anak aktif tapi boleh ajar bila buat timetable, table time. Okay, kalau aktif buat tabletop activity boleh buat, okay je. Kan sebab anak yang aktif sebenarnya kadang kita suruh duduk, dia duduk je. Tapi kebanyakan masa dia suka bergerak, nak macam mana. Dan nama pun budak. Kan. Okay, so apa yang kita boleh buat untuk bantu anak-anak yang suka bergerak, kan, suka bergerak dan ada lambat bercakap juga. Sebab kita rasa macam kalau bergerak banyak sangat ni kan susah nak ajar bercakap. Macam mana nak ajar bercakap? Dan yang ini first benda pertama sekali yang saya nak anda faham dekat sini adalah kita nak kena tukar dulu kita punya perception tentang ajar anak bercakap. Perception maksudnya mungkin ada sesetengah kan mungkin yang tak pernah tahu ke apa, persepsi kita bila nak ajar anak bercakap ni mesti kena duduk. Mesti kena dekat meja, mesti ada kerusi. Mesti ada gambar, mesti ada alatan yang macam guna dekat tempat-tempat terapi, pusat-pusat terapi, mesti nak kena ada benda-benda macam tu. So bila anak kita macam bergerak, main kat rumah dia, lagilah dia aktif berbanding kalau kat luar kan. Dah kat rumah teritori dia kot, mestilah dia lebih aktif berbanding kalau dia pergi tempat orang. Ni biasa perangai anak-anak memang macam tu. Kalau dia pergi tempat orang, dia pergi contohlah terapi center ke apa, tempat yang dia tak biasa, dia macam behave sikit. Tapi bila balik rumah, itu kawasan dia. Kan? So aktif dia tu akan terlebih lagi. Lagilah dia tak boleh duduk diam, lagilah banyak benda yang dia nak buat. So kalau kata kita nak buat sama
Macam kat tempat terapi tu kadang-kadang memang tak boleh nak buat. Nak suruh duduk sejam memang tak lah. Memang takkan lah duduk sejam macam kat tempat terapi kan. Tukar 3-4 aktiviti. Maksudnya dalam tempoh masa 1 jam tu. Memang tak lah sebenarnya. Memang takkan boleh. Mungkin boleh lah sehari, 2 hari. Lepas tu tak boleh dah. Tak mampu. Kita pun takkan mampu nak buat. Alright, so that's why untuk anak yang aktif ni, kalau dekat rumah, kan, jangan expect kita akan buat aktiviti sama. Kena duduk, ada meja, ada alatan, ada mainan. Kita letak kat depan dia, semua macam tu kita prepare. Kan, mainan dia macam ni. So, jangan expect buat macam tu. Sebab bukan hanya anak je yang tak larat. Sekejap lagi mak sendiri pun tak larat. Takkan tiap-tiap hari nak kena prepare macam tu. Sebab tu ramai orang, dia rasa mustahil lah nak buat benda yang macam terapi macam kat klinik tu dekat rumah. Memang mustahil pun. Okay. So rasa terapi tu susah. Terapis je boleh buat. Parents tak boleh. So sebenarnya, kalau kat rumah boleh duduk diam. Kat tempat terapi yang tak boleh pula. Terbalik kan. Mungkin sometimes depends. Kan kanak-kanak dia memang kadang-kadang perangai dia tu unexpected sikit. Tapi it's okay. It's okay. Tengok yang mana boleh. Alright. So apa yang kita boleh buat kalau anak yang tak boleh diam? So that's why yang pertama sekali perception kita anak ajar anak bercakap ni tak perlu pun sebenarnya nak kena duduk meja kerusi ada alatan macam pusat terapi tu, tak perlu. Tak perlu. So kita boleh buat masa bergerak, masa aktiviti bergerak pun boleh. Jadi yang pertama sekali, kalau anak yang suka bergerak ni sebenarnya bagus dia adalah nak ajar bahasa. Sebab ingat kan, bila konsep bila kita nak ajar bercakap, nak ajar bahasa pada anak, the best time adalah bila kita buat aktiviti sama-sama dengan dia. So apa aktiviti yang biasa kita buat sama-sama dengan anak? Of course, aktiviti dekat rumah, rutin dekat rumah. Siapa kat sini, anak dia suka, dia memang suka bergerak tapi dia main macam main penyapu, ada tak? Dia suka bergerak. Yes, dia suka bergerak, tak ada diam. Tapi dia main macam penyapu, dia ambil, dia pernah tengok kita sapu, dia pun ambil penyapu. Ambil mop, nak buat macam kita buat. Dia pun sibuk ambil periuk, ambil kuali belanga. Pergi kat dapur ambil benda tu. Ada tak macam tu? Tapi dia tak duduk diam. Dia bergerak. Tapi dia main. Dia ambil barang kat rumah tu. Kan? Dia ikut kan? Kita ambil penyapu. Dia tengok kita menyapu, dia pun sibuk nak menyapu juga. Kita mop lantai, dia pun sibuk lah nak main mop tu juga. Okay. So, kalau untuk anak yang macam ni, inilah masanya anda boleh ajar dia bahasa. Inilah masa dia. Sebab dia suka bergerak. Dia akan suka aktiviti yang bergerak. So, why not? Bukan why not. Memang sepatutnya. Sepatutnya bila anak yang macam ni, itulah timing dia untuk kita ajar bahasa pada dia. Sebab dia attend pada aktiviti tu. Walaupun dia bergerak, tapi dia attend pada aktiviti tu. Daripada kita nak suruh dia duduk, nak ajar apa? Baik masa dia bergerak, main penyapu semua tu, kan banyak perkataan kita boleh ajar dia. Ni, sapu sini, sapu sana, sampah, kotor. Kan banyak kita boleh tunjuk masa sapu tu. Of course, leceh lah sikit. Tapi that's the time. Itulah masa dia nak ajar. Itulah masa dia nak ajar. Kalau dia suka punggah barang, kan? Kalau macam tu autism, macam mana tu autism? Apa? Suka bergerak? Tak semestinya. Anak biasa pun, anak yang tak ada autism pun suka bergerak, budak-budak. Ada anak autism tak suka bergerak pun ada. Anak autism yang pasif, yang tak suka bergerak, duduk diam, ada. Bukan semua anak aktif adalah autism, bukan. Tak semestinya. Okay. So, yes, banyak mainan tarik perhatian anak. Betul, anak kan dia suka explore. Dia tengok macam-macam benda. So, dia akan nak tahu. Dia ada curiosity. Kalau anak tak ada curiosity, tu masalah. Kalau anak ada banyak curiosity, dia nak tahu, itu adalah anak yang memang senang nak ajar. Because dia nak tahu banyak benda. Sometimes kita rasa benda tu masalah, tapi bukan. Kita rasa anak yang suka selongkar barang, tengok, keluarkan barang dari bekas macam-macam. Kita rasa benda tu masalah. Tapi sebenarnya, benda tu bukan masalah. Itu adalah development. Part of perkembangan dia sebab
Dia kena belajar. Nak tahu benda yang dia tak tahu, dia kena explore kan. Dia kena tengok kan benda yang dia tak tahu. Apa benda yang banyak sangat tu. Dia nak tengok, dia cari. Dia tengok apa benda ni. Itulah belajar. Itulah kanak-kanak belajar kan. So, kalau anak suka buat benda macam tu, ni kita bagi bahasa masa buat benda tu. Contoh kan tadi yang sapu sampah semua tadi ni. Dia suka menyapu. Okey tak apa. Jom. Sapu. Ambil ni. Ambil penyapu. Kan kita belajar objek tu nama dia penyapu. Perbuatan yang kita tengah buat ni nama dia sapu. Bagi tahu dekat dia. Adik sapu sini. Sini. Ni. Sini. Kan kita boleh tunjuk sini, situ, sana. Kan kita tengah ajar vocab tu. Vocab sana, vocab sini, vocab situ. Vocab sampah. Sampah tu ada apa? Ada kertas, ada botol, ada nasi tumpah. Contoh dia. Kalau tengah kemas makan sepah-sepah, ada air tumpah. Kan ada. Kan banyak tu. Vocab yang kita ajar masa tengah buat aktiviti tu. Itulah nak ajar bercakap. Vocab yang kita guna seharian. Dia bukan vocab-vocab flashcard. Bukan vocab-vocab kat dalam buku. Bukan. Yang itu boleh nak ajar. Tapi kalau benda tu tak ada kaitan dengan hidup anak kita, kalau kita ajar, dia tak akan guna. Dia tak akan guna. Contoh kita ajar pasal cerita pergi kat dalam buku tu, okeylah ada cerita naik bas, turun bas. Bila dia nak pakai naik bas, turun bas, kita tak pernah bawa dia naik bas pun. Kan? So dia bila dia nak pakai perkataan tu, kita tak akan dengar dia pakai. Because benda tu tak ada kaitan dengan hidup dia. Siapa yang ada kaitan dengan hidup dia? Benda yang dia suka buat tu lah. Dia suka menyapu. Tu sangat penting vocab tu. So nanti dia boleh cakap kat kita, sapu ni. Sapu sini, masuk sana. Masuk kat penyodok, pergi buang. Suruh dia buat. Bukanlah suruh dia buat, maksudnya kita buat sama-sama. Biar dia bergerak menggunakan penyapu tu. Biar dia buat, tak apalah, tak kemas pun tak apa, nanti kita kemaskan. Tapi kita boleh ajar banyak vocab masa tu. Ataupun anak yang suka memunggah barang tadi tu. Kan masa punggah tu kita boleh introduce dekat dia. Dia ajar bahasa ni, ajar perkataan ni for the matter of kita introduce vocab tu dekat dia. Dan tunjuk bila macam maksudnya kita tengah demo dekat dia, bila nak pakai vocab tu. 3 tahun belum boleh baca. Memang tak boleh baca lagi 3 tahun. Jangan risau kalau 3 tahun tak boleh baca. Kita dulu pun darjah 1 baru baca. 3 tahun tak boleh baca tu kecil benar. Kalau 2 tahun boleh baca tu tanda-tanda kadang-kadang high function autism. Bahaya. Jaga-jaga kalau anak boleh baca awal. Jangan ingat dia tu something wrong tau. Sebab belum sampai waktu dia. Masih jumpa. 2 tahun boleh baca. Tapi social communication ada masalah. High function autism. Kalau anda cari Asperger syndrome. Dia masuk je dapat the ability skill awal. Anak tantrum normal ke? Tanya parents lain. Anak tantrum. Anak siapa kat sini tak tantrum? Angkat tangan. Anak siapa kat sini tak pernah tantrum? Angkat tangan tengok. Mana ada budak tak pernah tantrum? Mana ada budak tak pernah menangis golek-golek? Memang baik sangat tu kalau tak pernah menangis bergolek tu. Tantrum tu bukan masalah yang kita kata tak normal tau. Tantrum tu benda tu normal tapi dia jadi teruk kalau kita tak tahu macam mana nak control. Kan tantrum tu memang semua budak-budak buat. Semua. Dia hanya the matter of teruk atau tak teruk je. Tapi macam mana kita control, macam mana kita respon kepada that tantrum, macam mana kita identify sebab tantrum tu dan respon pada tantrum tu akan membuatkan apa tindakan anak tu seterusnya. Adakah tantrum tu akan jadi lebih teruk ataupun akan berkurang? Itu parenting skill. Macam mana? Macam mana kita nak control that tantrum? Tantrum tu adalah tunjuk perasaan. Tunjuk perasaan. Nak marah, kita pun tunjuk perasaan. Orang manusia, orang dewasa pun tunjuk perasaan. Betul tak? Nak marah macam mana? Orang dewasa pun ada tantrum tapi different way of tantrum lah. Sebab anak-anak marah, tunjuk perasaan, dia tantrum. Dia mengamuk. Dia mengamuk sebab dia bukannya tahu tak boleh buat benda tu dosa, nanti susah, mak susah nak kemas barang, tak adanya dia fikir. Yang penting dia nak dapat apa tu dia boleh dapat.
Kan. Sebab lahirlah tantrum tadi ni. Mengamuk. Kan. So tak kena tahu macam kena identify kenapa dia tantrum. Kenapa dia buat benda tu. Kenapa. Adakah dia buat sebab marah. Adakah dia buat sebab protes. Adakah dia buat sebab tak puas hati. Sebab apa. Dah keluar topik dah ni. Aku nak cerita benda lain. Okey. Cerita pasal aktiviti bergerak tadi ni. So anak yang bergerak. Okey. Anak yang suka bergerak. Kita asalkan tak kisah anak tu bergerak ke. Duduk diam ke. Cara nak ajar vocab pada anak adalah kita kena introduce benda tu. Tunjuk dekat dia introduce. Pada waktu dan situasi yang betul. Contoh kalau anak tu suka punggah barang. Dia tak duduk dia punggah barang. Punggah lah satu kotak keluar masuk barang kan. So kalau keluar masuk barang. Biarlah dia keluar masuk. Yang penting kita introduce benda yang duduk keluar masuk barang bekas tu. Dia bukan kena ada perfect condition untuk kita ajar anak vocab. Bukan kena perfect. Anak tu kena duduk diam dengan sopan santun. Kita tunjuk gambar, dia sebut. Bagus, pandai. Dapat stiker satu tempek. Okey, satu gambar lagi. Apa ni apa? Oh, dia pun sebut. Jangan duk fikirlah ada perfect condition macam tu. Tak payah fikir. Memang tak berlaku. Tak ada. Jangan fikir nak ajar anak bercakap. Dia kena perfect condition macam tu. Kan tak ada maknanya. Tak ada maknanya perfect condition yang anak ikut satu-satu. Kita sebut tu tak ada. Jangan haraplah benda tu. Okay? Even anak yang tak delay pun tak buat benda tu. Yang tak ada delay pun sebenarnya tak duduk diam pun. Betul tanya ramai kat sini. Yang mungkin ada anak 2-3 orang kan. Yang tak delay tu adakah dia duduk diam juga? Sama juga kanan tu aktif dia. Cuma dia pick up tu kadang-kadang anak yang delay ni mungkin sometimes pick up dia tu mungkin dia pick up different way. Cara dia pick up tu mungkin lambat sikit ke ataupun dia pick up dia belajar dengan cara yang berbeza daripada anak yang lain. So kita nak kena pandai olah dan kena usaha lebih sikit. Okay, so nak buat macam mana tu? Kan introduce je dekat dia. Sambil keluar barang tu sambil cakap. Sambil keluar barang, ni, ada ball. Ball, okay, kita letak ball sikit. Cari lagi, cari. Oh, jom cari. So, dia tahu perbuatan yang duk mengorek-ngorek barang tu. Nama dia cari. That perbuatan tu, vocab dia cari. Itulah vocab. Itulah benda yang anak-anak kena tahu maksud perkataan tu apa. So, sambil buat tu kita cakap, okay, jom kita cari. Dek, jom cari. Mama cari. Tengok ni. Mama jumpa. Apa? Kan sebutlah mama jumpa kar. Ada kar. Okay, ada kar. Cari lagi tak? Okay, jom cari lagi. Jom cari. So, kita boleh ulang perkataan tu dengan dia. Kalau dia tak sebut balik pun tak apa. Nanti bila once dia dah boleh bercakap, dia tiru tu benda kita buat tu. Termasuk apa yang kita cakap. Cari. Mungkin dia guna perkataan cari tu nanti. Sebab kita kena always guna dengan dia. Tu basic sebenarnya. Basic untuk ajar anak bercakap tu lah basic dia. Kena bercakap dengan dia sambil kita real time masa kita buat tu. Kan? Masa tu. Buat aktiviti vacuum, kita ajak anak vacuum sekali. Yes, betul. Kita ajak anak vacuum. Jom mama vacuum. Tengok tu dia sedut sampah. Ikutlah bahasa apa nak pakai tak kisah. Bahasa Melayu baca. Kalau nak pakai English, anda kat rumah memang biasa guna English. Apa guna English, tak kisah. Yang penting kita bagi tahu dia apa what happen masa tu. Tu sampah dia masuk dalam lah. Dia sedut. Tu dia dah masuk. Jom kita vacuum. Tu dia masuk. So kita bagi tahu. Kan macam tu. Itulah ajar vocab sebenarnya. Itulah nak ajar anak bercakap. Dia bukan kena duduk tunjuk gambar, sebut satu-satu. Bukan. Itu macam ala-ala. So dia sebenarnya kalau kita buat kan, kalau kita duduk, kita tunjuk gambar ni apa anak jawab, ni apa anak jawab. Itu bukan bersembang tau. Itu nama dia melabel. Sebab tu anak-anak yang kita ajar melabel, dia tak reti bersembang. Sebab dia hanya melabel je. Dia labelkan benda yang kita tunjuk. Dia just labelkan. Tapi dia tak tengok macam mana nak guna bila kita nak ada bersembang dengan dia. Time bila kita nak ada bersembang dengan dia, bila kita buat aktiviti sama-sama. Kan macam contoh kan kita ajar, kita tunjuk gambar ni apa, cawan ni, sudu ni, pinggan ni, nasi. Kan dia kenal gambar-gambar tu, dia kenal. Dia boleh label. Tapi bila nak pakai, macam mana nak guna untuk bersembang dengan kita pinggan, sudu, nasi tadi ni, macam mana nak sembang dengan kita, nak pakai macam mana?
Kan? So kita kena tunjuk bila nak pakai perkataan tu. Better kita buat terus dalam aktiviti. Contohnya masa nak makan esok ni. Mama makan ni. Mama ada pinggan. Pinggan adik. Ni pinggan adik. Ni pinggan mama. Kan tengah sembang tu. Adik nak nasi. Ni nasi. Tunjuk kat dia objek tu ni nasi. Adik nak nasi. Nak. Tunggu dia respon. So kalau dia tengok, dia pegang ke something, respon tu tak kisah angguk ke geleng ke, nak cakap nak ke, dia pegang sentuh ke, yang menunjukkan dia nak. Menunjukkan yes, dia respon. Kan? Dia nak, dia contohlah dia pandai sentuh je. Dia tak kerti geleng, angguk tak kerti. Tapi dia, bila kita cakap dia nak, dia hulur tangan. Nak ambil, macam nak ambil. Dia nak nasi. Ni nasi. Jom, cedok. Makan nasi. Kita tengah bagi tahu vocab tu sebenarnya. Vocab nasi, vocab pinggan sama, tak perlulah duduk dekat meja tunjuk gambar satu-satu. Kan kita buat terus je. Kat rumah buat terus je dalam environment, dalam aktiviti tu. Vocab tu terus ajar je. Sebab kalau dekat terapi, tempat-tempat terapi, kita tak ada dapur makan nasi, takkan nak makan nasi pula masa buat terapi tu kan. Kita boleh guna mainan lah. Kita guna mainan masak-masak. Kalau kat rumah, kan time kita masak tu anak kacau, ajar dia terus masa tu. Ajar terus masa tengah masak tu. Tengok ni mama kacau. Adik tolong kacau. Boleh angkat dia pegang. Bagi dia pegang senduk. Dia bagi dia kacau sikit. Sikit-sikit jadilah. Kan sebab takut kena panas ke apa kan. Tapi tak boleh je maksudnya kita pegang kontrol tapi dia pegang senduk. Kacau-kacau. Kacau. Kadang dia lagi seronok buat benda tu sebab dia rasa macam aku boleh buat apa? Kerja orang dewasa lah, kerja mak dia boleh buat. Kadang tu macam okey bagilah dah suka kacau sangat. Kalau dia sampai naik singkir tu ada tangga ke apa, suruh dia cuci carrot. Kita nak masak ni kan ada sayur-sayur ke apa tu, tunjuk dekat dia. Ni carrot, carrot. Dia cuci carrot. Jom cuci carrot. Kan kita tengah ajar nama vocab carrot, cuci. Ni kita nak masak. Kan dia masak nanti dia boleh tengok masak tu macam tu. Kan so itu maksudnya ajar bercakap tu bila kita ajar vocab tu dan kita demo terus bila nak pakai. Dia lebih mudah untuk anak tu absorb berbanding kita kena duduk, Jadi that's why sebab tu saya kata kalau anak bergerak kan, kalau anak bergerak boleh je lagi kita nak ajar vocab tapi kita kena tahu, kita kena join in. Kalau let's say anak tu suka melompat, gila lompat sekali dengan dia. Kalau anak tu suka panjat-panjat, kan kita boleh je, tak adalah kita join memanjat tapi kita dah dia panjat turun sini kat sini, panjat kaki kat sini, panjat naik atas turun bawah, contohlah kan. Sambil-sambil tu ajarlah vocab. Okay. Yang penting kita keep introduce perkataan dekat anak supaya dia faham. Anak umur 2 tahun boleh sebut mama abah tapi tak pandang. Tak pandang tu kena tengok adakah tak pandang langsung ataupun ada time dia pandang, ada time tak. Kan? So kalau pandang ni eye contact sebenarnya. Okay, so adakah anak tu langsung tak ada eye contact? So kalau langsung tak ada, contohnya kita bercakap dengan dia pun dia tak tengok. Dia panggil kita pun dia tak tengok. Sebab kalau anak panggil kita, mestilah dia tengok dekat kita biasanya. Itu secara normalnya. Tapi anak sebut tu sebab memanggil ke sebab apa? Kalau anak yang panggil, dia panggil mama, mesti dia tengok dekat kita. Kan dia panggil mama, tengok ke lain kan. Adakah dia panggil kita ataupun apa sebenarnya dia sebut tu. Kalau sebut dengan tujuan memanggil, selalunya akan tengok. Tapi kalau let's say dia tak tengok tu, maksudnya dia sebut mama papa tu. Okay, dia sebut mama ada, maksudnya dia tak ada konteks. Maksudnya dia bukan panggil kita pun, tapi just hanya sebut, tapi bukan panggil pun. Yang tu mungkin more on issue lebih kepada eye contact issue ataupun two-way communication punya issue. Itu kena check further lah. Kena tengok banyak-banyak skill yang kita kena tengok untuk identify the problem lah. Okay. Kiranya mulut kena rajin membebel. Kena rajin sebutkan pada anak. Dia bukan bebel tau. Jangan bebel sampai tak berhenti. Kalau bebel tak berhenti, anak tak boleh nak pick up tu satu. Kita ajar untuk anak pick up dan faham perkataan tu maksud dia apa. Itu penting. Kita bukan bebel untuk bombat. Bukan bombat. Okay, kalau kita cakap tu,
Kita memang nampak kita banyak sebut sebab kita buat banyak ulangan. Tapi kita tak membebel panjang-panjang. Contohnya kata-kata ni, adik ni pinggan. Ni pinggan adik. Pinggan mama. Ni ada pinggan. Kan. Cukuplah tak payah panjang-panjang. Ni ada pinggan. Adik ada pinggan. Ya pun ada pinggan. Ni pinggan ni cantik ni. Kita nak makan nasi ni adik. Tu banyak sangat. Okay. Yes, kita sebut tapi kita kontrol panjang ayat dia, kita kontrol perkataan kita sebut tu supaya tak terlalu banyak. Anak tak tahu nak merujuk yang mana. Pinggan tu merujuk kepada objek ke perbuatan ke yang mana satu. So kita nak bagi dia tahu perkataan tu merujuk kepada apa? Kepada perbuatan ke, merujuk kepada objek ke, merujuk kepada sifat ke. Perkataan yang kita sebut tu rujuk ke mana. Dan barulah dia wujud kefahaman tu. Kalau kita masukkan sekali, ni mama sambil duk cedok nasi tu kan, ni mama cedok nasi ni letak atas pinggan. Cedok yang mana, nasi yang mana, atas yang mana, pinggan yang mana. Dia macam tu. So dia macam tak tahu tak nak kaitkan mana satu sebab kita buat banyak perbuatan dan ayat tu pun panjang. Dia tak boleh nak kaitkan setiap patah tu kepada yang mana. That's why kalau yang anak yang macam wakat tak banyak lagi kan, make sure kita ajar satu-satu. Sebut satu-satu dulu pun tak apa. Contoh nasi ni. Okay. Nasi. Sebut tunjuk dulu nasi. Ni nasi. Mana cedok. Ni cedok. Cedok. Masa cedok tu sebutlah cedok. Tengah cedok tu, perbuatan cedok tu. Masa tengah buat tu sebut. Cedok. Cedok ni. Cedok nasi. Ni nasi. Cedok nasi. So dia tahu nasi yang itu. Ini cedok. Cedok nasi. Okay. So dia tahu nak perkataan tu nak rujuk kepada mana. Tu penting. Bila kita ajar vocab ni, kita kena pandai kontrol supaya anak tu dia tahu perkataan kita sebut tu merujuk kepada yang mana, yang buat ke, yang objek ke, mana satu. Kan tu belum lagi cerita panas sejuk semua nak rujuk yang mana. Kan. Okay. Jangan berhumbat banyak sangat. Yes, tapi nampak macam membebel lah. Bila makan cakap suap ibu. Yes. Betul. Suap. Ni suap. Masa suap tu adalah perbuatan kita nak masuk kat mulut orang tu suap kan. So bila kita buat nak sampai kat mulut dia tu suap. Suap. So kalau dia suap kita, adik suap. Suap ibu. Suap mama. Suap. So dia tahu perbuatan dia letak memasukkan benda ke mulut orang tu. Perkataan dia suap. Kan. So dia nak bagi dia boleh relate tu. Tu penting. So bila dia boleh relate, barulah ada kefahaman dan barulah nanti dia boleh sebut. Dia takkan sebut terus masa tu. Selalunya. Tapi bila kita keep guna, nanti dia sebut. Selalunya macam tu. Dia tiba-tiba dia akan cakap. Janganlah expect masa-masa tu juga. Kecewa je lagi. Okay. Anak hantar berlatih silat. Bersilat kan. Setahun 3 dah boleh tunjuk flashcard gambar ke? Setahun 3 boleh tunjuk. Tapi biasanya saya kata kalau bawah 2 tahun ni saya punya saranan. Saya punya saranan bawah 2 tahun banyakkan guna objek yang boleh dipegang. Better. Better than cards. Bukanlah kata tunjuk kad tu nanti anak tu jadi lebih delay ke apa, tak ada. Cuma bila pakai objek dia boleh merangsang banyak benda berbanding cards. Sebab kalau anak yang bawah 2 tahun, kita nak rangsang semua deria yang ada termasuk sentuhan, bagi dia rasa, bagi dia gigit. Kan? So dia tahu the real rasa, the real bentuk. Dia belajar mengenal bentuk dengan hanya memegang dengan tangan. Contoh, kalau dia pegang ni dia boleh rasa, benda ni bersegi. Sebab kalau cards, kita tak rasa, kita boleh nampak je gambar tu. Tapi dari segi rangsangan deria sentuhan kita, dia tidak melatih untuk kita mengenal bentuk dengan tangan. Sebab tu kadang tu anak, bila dia tak boleh mengenal bentuk dengan tangan, dia akan masuk mulut. Dia akan merasa dengan mulut untuk kenal bentuk tu, explore bentuk tu. Biasanya sampai 2 tahun lebih, masih lagi duduk masuk mulut. Kan sebab dia tak dapat lagi that skill yang boleh merasa bentuk dengan tangan tu. Dia tak boleh nak manipulate. Kalau objek kita boleh manipulate tu, tak boleh buka, boleh apa tu, kalau kotak ke apa macam ni, boleh buka, kan, contohnya lah. So dia boleh. So apa tu, bawah 2 tahun saya sarankan untuk kita guna objek. Mainan yang ada yang boleh dipegang lah, yang boleh dimanipulate. Kalau mainan yang boleh pegang.
Gambar tu macam tak perlu banyak sangat pun tak apa. Kalau buku tak apa, buku sebab tapi buku bukan tujuan kita untuk dia boleh baca kenal huruf, bukan. Okay, kita kenalkan buku tu sebab buku kan dia boleh pegang seketul and boleh diselak, boleh buka. Boleh buka, boleh tutup. That just skill juga, buka, tutup, selak page tu. Kan tu pun skill. Berbanding kalau gambar flashcard. Itu flashcard saya sarankan 2 tahun ke atas. Saya lebih sarankan untuk 2 tahun ke atas. Suka masuk mulut. Bawah 2 tahun biasa masuk mulut. Tapi kalau atas 2 tahun masih masuk mulut, yang tu kena tengok adakah tak cukup rangsangan ke macam mana. Ataupun dia tak lepas lagi fasa exploration tu, tak lepas lagi. Okay. Normal ke kalau anak sebut perkataan yang tak pernah diajar dulu panggil abah, baba, sekarang bapa. Mungkin dia dengar somewhere. Anak-anak ni tahu dia belajar perkataan tu bukan dari kita je tahu. Kena ingat lah, anak belajar perkataan vocab bukan dari kita je. Kita adalah salah seorang yang bagi bercakap dengan dia dan bagi vocab dekat dia, yang ajar perkataan kat dia. Tapi kita ingat anak kita dapat tahu perkataan, dengar perkataan mungkin daripada orang lain. Mungkin daripada tempat lain, mungkin dari TV, mungkin dari video, mungkin dari cerita apa. Dia dapat benda tu. Vocab tu dia dapat. So untuk anak yang dia dah faham konsep perkataan relate dengan something, sometimes dia dapat vocab tu dia boleh pakai. Dan dia boleh tukar. Sebab tu ada setengah kan, anak kita ajar panggil ibu tapi dia panggil mama lah, mami lah, suka hati dia je. Sebab sometimes dia tengok video, kadang-kadang kat dalam video tu orang putih panggil mami. Orang putih dia tak panggil mama. Kan orang putih panggil mami kat mak dia. So dia pun panggil mami juga kat kita walaupun kita duk ajar mama, ibu. So kena ingat buat vocab dia bukan hanya daripada kita. Anak tu boleh dapat somewhere else. So kalau dia guna perkataan kita tak pernah ajar tu, mesti dia dapat somewhere else. Mungkin bukan dari kita tapi daripada tempat lain. Okay. Setahun 9 cakap hujung normal, masih lagi normal. Okay, bawah 3 tahun cakap hujung masih lagi normal. Alright. So untuk itulah sebenarnya yang untuk topik hari ni. Berbalik pada topik hari ni untuk anak yang aktif. Itulah yang anda boleh buat. Saya tu kalau jumpa anak yang aktif, saya memang buat aktiviti bergerak. Contoh sebab dia suka bergerak. Jadi kalau kata let's say kita besar sikit kan yang boleh guna flashcard, semua tu boleh guna barang. Guna objek tu, berlari tu daripada sini ke sana, gerak, jalan. Okay, jom kita pergi sana, jom jalan, lari, pergi sana. Okay, jom cari barang cepat. Okay, cepat. Cuba cari apple. Dia pun cari dalam bekas tu. Apple. Yeay, dapat apple. Jom kita letak kat sana pula. Lari pergi sana pula. Pergi boom letak dalam bekas kat sana. Okay, jom patah balik. Pergi sana. Okay, cari barang ni pula. Dah dapat, patah balik. Dah suka bergerak sangat. Buatlah aktiviti bergerak macam tu. Yang penting kita introduce vocab perkataan tu dekat dia. Itulah aktiviti bergerak, sama ada dia boleh buat dalam aktiviti rutin. Kan aktiviti rutin kita sapu, basuh baju ke, basuh pinggan ke yang melibatkan pergerakan, biasanya anak akan suka. Yang kedua, memang boleh buat aktiviti yang bergerak, kita introduce vocab sambil kita introduce vocab. Dia ada aktiviti dia, ada moving tapi kita introduce. Vocab tu, instead of kita kata nak pakai gambar, kita duduk kat meja introduce satu, anak tak boleh nak follow, okeylah kita buat bergerak. Kita ambil flashcard dekat sini, sebut perkataan tu, lari tempek nu kat dinding sana, patah balik sini. Tapi dia ada pembelajaran tu lah. Tapi bergerak lah. Okay. And boleh banyakkan juga kalau yang kecil-kecil lagi, 2 tahun ke bawah, kan 3 tahun ke bawah. 3 tahun ke bawah boleh banyakkan people's game. Kalau yang suka bergerak ni. People's game tu macam mana? Main lompat, main lambung-lambung. Main kita dengan dia. Dia tak ada objek. Tak ada mainan objek tu. So kita boleh pegang dia lambung pusing-pusing. Main pegang tangan sambil pusing-pusing.
Okay, pegang tangan. Okay, jom pusing. Pusing, pusing, pusing. Jom berhenti. Berhenti, stop, stop. Pening, pening. Okay. So, dia tahu perkataan pening. Itulah vocab dia. Pusing. Itulah vocab dia. Itulah vocab yang kita yang kita nak ajar pada anak. Ada vocab dia, jangan ingat benda nak kata nama, kata haiwan, color, shape tu vocab dia yang tak penting dulu. Okay, shape, color yang tu bukan vocab yang penting pun untuk kita ajar at the first place. Bukan. Kan? Bukan. Lagi sekali diulang, bukan. Color, shape yang tu kemudian. Tak perlu, dia tak akan guna pun. Dia end up nanti dia melabel je kerja dia. Kita tak nak anak melabel-label je lagi. Jumpa saya, anak saya sebut yang tu tapi sembangan saya tak. Macam mana nak bersembang kita sebab kita suruh ajar dia melabel. Macam mana nak ajar bersembang kita? Kita buat aktiviti sama-sama ni. Pusing, pusing dek, pusing, pusing dek. Just stop. Pening. Dia duduk je pening. Okay. Dia sometimes sebab dia saya cakap kalau kata kita nak main dengan anak ni, sometimes kita kena jadi a bit bodoh. Faham tak bodoh? Bukan bodoh yang kita tak tahu apa benda kita buat. Nampak macam kita macam bodoh sikit di mata anak. Bukan cerdik sangat macam cikgu mengajar. Yang ni apa? Sebut ni apa? Memang tak ikut. Memang takkan anak kita macam apa benda ni. Cukuplah cikgu kat sekolah macam tu kan. And then main lompat-lompat tak kata pun boleh. People's game lah. Banyak kan people's game. Malu dengan suami. Saya malu tak anak kita. Saya lagi lah kan. Kisah apa yang penting. Anak kita belajar something. Ajak sekali. Husband join sekali kan. Ayah jom pusing sekali. Dia memang macam tu. Memang kena buat benda bodoh sikit dengan anak. Macam nak buka bekas tak boleh. Padahal buka bekas senang je. Tapi saja-saja buat tak reti nak buka. Tak buat tak reti. Yes, macam kita jadi budak-budak. Kita main tu macam kita kawan dia tau. Tapi kita ada goal. Kena ingat. Beza antara kita dan kawan yang sebaya dengan dia. Dia orang main sama-sama tapi dua-dua tak ada goal yang nak dia ajar. Tapi kita main, memang kita lower downkan kita punya level. Tapi kita ada goal. Kita nak ajar perkataan apa dekat dia untuk dia dapat. Kita nak ajar dia dapat kemahiran apa masa main tu. Memang kita lower down. Tapi kita tahu apa kita nak bagi dekat dia. Betul. Kita tahu bila kita nak ulang. Kita tahu bila kita nak cakap perkataan tu. Tu penting. Memang nampak macam kita lower down kan diri kita. Sakit lah. Cepat dia duduk kejap pening. Semua tu kan. Tapi kita tahu kita tengah ajar perkataan tu dekat dia. Kita repeat benda tu dekat dia. Sebenarnya kita ada goal. Semua kita buat macam tu sebab kita tak nak rasa terlalu superior pada anak. Sebab bila somebody manusia ni, bila dia rasa orang yang mengajar dia tu superior sangat, kan dia akan ada tendensi untuk senyap. Macam kita lah, katalah kita berjumpa orang yang lebih superior, lebih berkuasa, lebih terror, lebih power daripada kita dan mengajar kita something. Kan kita macam takut kan nak cakap. Dia berbanding dengan orang yang satu level dengan kita bersembang. Kita akan lebih banyak bersembang pompang-pompang tanpa rasa takut. Berbanding orang yang level dia lebih tinggi, cuba dia sembang kita akan lebih prefer untuk diam. Sama macam anak kita. So kalau kita punya perwatakan kita terlalu superior, nampak macam terlalu mengajar, kita tahu everything, dia tak tahu, dia akan tentu hanya buat, maksudnya dia tak akan keluar secara ramah tamah tu. Dia akan lebih berhati-hati nak cakap apa. Dia akan cakap benda yang kita suruh je. Dia tak akan keluar tu idea-idea sendiri. Apa yang kadang yang ada kat dalam tu tak keluar. Because yang mengajar tu terlalu superior sangat. So kita kena lower down kan kita punya kepandaian kita tu. Dan kadang-kadang anak kita lagi pandai dari kita. Dia manipulate pula kita. Anak-anak suka manipulate tau. Kita yang kena manipulate dengan dia selalunya. Tapi kena ingat kita ada goal. Kita ada misi yang kita nak capai masa main walaupun kita di level yang macam nampak bodoh-bodoh sikit tu. Bodoh-bodoh sikit. Betul. Macam kawan dia main sorok-sorok. Macam sorok-sorok. Mana dia? Mana?
Kan sebenarnya kita tahu kita nak latih anak tu untuk attend dekat kita, untuk dapatkan eye contact dia masa main tu. Dia macam tu. Kita ada goal, kita ada benda yang kemahiran yang kita nak ajar dia. Okay. Normal ke anak Ahai dekat Pampers je. Sebab tengok gambar budak kat Pampers tu. Budak-budak kan, ni saya cerita sikit. Diorang memang akan high dekat semua benda. Especially kalau benda tu kita pernah buat, dia akan high je kat siapa-siapa. Kadang dekat kereta, dekat apa-apa kenderaan dia pun dia high juga. Jadi kalau anak high dekat Pampers, Pampers ke tu? Sebab tengok gambar budak kan. Saya ada gambar orang, hai kan. Oh, kita pun buatlah hai. Okey je untuk ajar greetings. Nanti ajar hai tu dekat orang pun, tunjukkan dekat orang lain pun boleh buat benda tu. It's a matter of kita kena demo. Dekat mana nak pakai perkataan tu. So kalau dia buat dengan gambar, okey dia dah ada that words. So now kita ajarlah dia dengan orang pula. Kambing. Ya betul. Semua benda dia high. Semua benda dia high. Sebenda dia buy. Benda yang tak hidup pun dia buy. Sebab dia memang akan guna macam tu. So okey je, layankan aja. Layankan je. Hai Kak. Bye-bye Kak. Bye-bye Teddy. Bye-bye. Bye-bye pokok. Bye-bye bunga. Bye-bye je. Jangan fikir logik tak logik bila datang budak ni tau. Banyak benda bagi kita tak logik. Tapi bagi dia, woi something good. Macam tu. Hi cat. Cat pun hi. Bye cat. Dah. Jom. Nak pergi dah. Bye cat. Okay. Bye cat. Nak praktis tu sebenarnya. TV atau kartun membantu ke tidak untuk anak bercakap? Dia tak membantu kalau anak tu tak ada skill two-way communication. TV atau kartun semua tadi ni kan, dia tak membantu sangat pun. Especially kalau anak yang tak ada two-way communication dengan kita pun, dia tak pandai nak mulakan perbualan, dia tak pandai pun nak datang bercakap dengan kita. Kan, apa yang dia tengok tu kalau dia hafal sekalipun, benda tu takkan jadi meaningful. Because dia tak tahu nak pakai pun. Mungkin dia hafal tapi dia tak tahu nak pakai. Especially macam lagu. Contoh anak boleh menyanyi tapi dia tak pandai bersembang. So adakah membantu untuk dia untuk bercakap? Tak. Membantu untuk menghafal lagu? Yes. So kalau kita target nak jadi anak tu penyanyi, mungkin boleh. Tak adalah. Tapi maksudnya hafal lagu is not part of the communication. And sometimes anak hafal lagu tanpa dia faham pun maksud lagu tu apa. Macam kita lah hafal lagu Korea tapi boleh nyanyi lagu Korea tu, boleh sebut tu. Tapi belum tentu boleh cakap Korea kan? Belum tentu. Kecuali kalau memang pergi belajar bahasa Korea dan belajar untuk menggunakan bahasa Korea tu dengan orang. Dan baru kita tahu untuk bersembang bahasa Korea tu. Kalau kita dengar lagu Korea selalu tiap-tiap hari, kita mungkin boleh nyanyi lagu Korea tu. Tapi insya-Allah tak boleh bersembang dengan orang Korea. Disebabkan kita tahu boleh nyanyi lagu. Dia sama konsep dia. So anak dengar lagu dia hafal. Tapi sometimes dia tak faham pun apa sebutir habuk dalam perkataan lagu tu, dia tak hafal pun apa. Sebab lagu kan dia berderet-deret. Perkataan dia berderet-deret dan dia tak tahu perkataan tu merujuk kepada mana. Dia tak tahu perkataan tu merujuk kepada mana, perbuatan ke, objek ke, tak tahu. Dia tahu the rhythm, dia tahu perkataan-perkataan disebut dalam tu. Kan, tapi dia tak tahu pun perkataan wheel on the bus go round and round tu, wheel tu merujuk kepada yang mana, on the bus tu yang on tu yang mana, bus tu yang mana, bus tu mungkin kenal lah satu, round and round tu yang mana satu, round and round tu apa. So dia tak boleh nak kenal tapi dia boleh hafal and dia boleh relate that song. Bila lagu yang ada bus, okay itulah song dia. Dia relate the whole song to the picture. Tapi dia tak faham pun every single words kat dalam lagu tu. That's why dia takkan boleh guna untuk bersembang. Sebab kita nak bersembang, nak berkomunikasi, kita kena really understand perkataan tu setiap satu tu apa maksud dan fungsi dia apa. Baru kita boleh guna untuk bersembang. Okay. Kadang dah ajar banyak kali tapi tak nak sebut juga, rasa-rasanya bila dia. Okay, kalau kata kita dah ajar banyak kali, anak tak sebut, ajar lagi. Betul, itulah konsep dia. Kadang-kadang vocab tak cukup, sebutkan lagi. Tapi jangan suruh, sebenarnya dia konsep dia tak perlu suruh dia
tak perlu suruh anak ikut balik kita cakap apa. Kita keep bagi tahu dia dan tambah pelbagai jenis perkataan. Dan of course lah dia ada cara untuk kita interact dengan anak tu supaya jadi lebih menarik. Dia ada cara dia. Okay. Macam mana kita nak tahu anak ada dua mereka dalam, macam mana nak tahu anak ada dua hala dalam komunikasi? Senang je. Kalau anak tak boleh bercakap, boleh tak dia respon? Nak tahu anak ada komunikasi dua hala ke tidak? Sebab komunikasi dua hala tak semestinya bercakap. Kalau kata kita minta barang kat kawan kita, kawan kita pun ambil barang bagi. Itu kan komunikasi dua hala. Tak cakap pun. Tapi boleh respon tak? Boleh difahami tak? Itulah komunikasi dua hala. Kalau kita cakap dengan dia, dia respon balik dengan betul. Maksudnya dia faham kita cakap apa tapi dia respon balik dengan betul. Itu dah komunikasi dua hala. Contoh kita tanya dia, adik nak makan apa ni? Makan mana? Adik nak makan apa ni? Apple ke orange ni? Nak yang mana? Dia tunjuk salah satu. Nak apple lah kita bagi. Kan dia respon tu. So dia faham kita, kita faham dia. Itulah komunikasi dua hala. Dia faham kita, kita faham dia. Nak makan tak? Respon tu, dia faham kita nak makan ke tak, dia faham. Dan dia respon balik geling. Kita pun faham dia tak nak. Itulah komunikasi dua hala. So maksudnya skill tu dah ada kalau dia boleh respon pada kita. Tak kisah verbal ataupun non-verbal. Dengan memek muka, dengan action, tapi kita faham apa maksud dia. Kita minta nak, dia bagi, kiranya yes. Adik nak, mama nak. Pun bagi benda tu. Walaupun dia tak cakap. Dia faham apa kita masukkan, kita pun faham apa yang dia buat. Cuma bila kita nak cerita itu skill komunikasi dua hala. Tapi bila kita nak cerita tentang macam mana kita nak anak tu boleh bersembang lebih panjang, yang ni baru kita tengok bilangan turn taking yang dia boleh buat. Adakah 1 turn taking, 2 turn taking, 3 turn taking? Berapa kali dia boleh bergili-gili merespon kepada kita. Kalau kita tanya adik nak mana? Dia tunjuk. Oh nak orange. Betul ni orange. Dia angguk. Tu dikira 2 turn dah tu. Satu dia tunjuk. Satu lagi tanya betul ke orange? Dia angguk lagi. Dua turn taking. Nak mama potong ke? 3 turn taking. Dia tak cakap pun tapi dia respon. Dia keep responding pada kita. Tu maksudnya turn taking dia panjang. Dan dia sebenarnya kalau dia boleh bercakap, dia boleh bersembang panjang tu. Alright. Sebut perkataan, saya suruh dia sambung ayat macam tu. Sebut dulu bola dan mula. Sebut bol dan sebutlah nama-nama dia pandai. Boleh je. Ajar je lah. Dia sebenarnya kan anda nak ajar macam mana, ajar je lah. Asalkan anda ajar dia untuk faham perkataan tu apa. Nak sebut bola dulu ke, nak sebut bola terus, mana-mana pun boleh. Tapi sampai masa dia akan sebut. Once dia dah faham. Once dia dah tahu maksud perkataan tu apa. Once dia dah tahu bila nak pakai. Dan dia akan sebut. Dia sebenarnya tak perlu pun ajar satu-satu. Ajar, tapi ikutlah nak ajar macam mana tahu. Asalkan ajar tu je. Jangan ajar langsung. Alright. Okay, saya nak share sikit something. Nanti 27 hari bulan ni. 27 hari bulan ni saya akan buat satu sesi live dekat Facebook juga. Tapi live ni live special lah. Live eksklusif. Dah nama pun eksklusif. So maksudnya video ni takkan ada lama dekat dalam kita punya page macam saya punya live biasa ni. Biasanya akan ada lama tau. So ini adalah sesi live eksklusif untuk siapa-siapa. Untuk saya tengok ramai yang hari tu ada masalah. Maksudnya anak masih lagi tak panggil. Tak panggil parents. Kadang kenal tapi tak panggil. Tahu mak ayah yang mana tapi tak panggil. Tak sebut. Kan, tak sebut nama tu. Ataupun masih lagi, mungkin vocab masih lagi tak sebut perkataan pertama lah cerita dia. Okay. So kita ada saya akan buat satu sesi live class hari Selasa minggu depan 27 hari bulan. Selasa ya tu. Kan sesi teringin nak dengan anak panggil. Nama ceritanya. Teringin nak dengan anak panggil. Kan, so saya nak share ada a few perkara yang kita kena faham tentang proses anak-anak memanggil kita.
Dia bukan hanya sekadar anak kenal kita, dia automatik akan boleh panggil. Dia bukan. Okay, dia ada proses, dia ada sebab, dia ada benda yang anak kena tahu. Kenapa dia kena panggil kita? Sebab apa? Panggil tu apa? Macam mana? Kenapa? Apa reason dia nak kena buat sebut nama kita tu? Sebab memanggil is a communication. Kalau anak boleh bercakap pun belum tentu dia boleh panggil. Anak boleh sebut mama tapi belum tentu dia boleh panggil. Anak boleh sebut mama tengok gambar, belum tentu dia boleh panggil kita bila dia nak something. So lebih kepada memanggil. Anak tu kita nak anak panggil kita. Kan. So siapa-siapa yang memerlukan, kelas ni anda dialu-alukan di kelas sini percuma. Cumanya kita takkan video ni takkan dibiarkan kat dalam Facebook. Lepas habis sesi live tu, video ni akan maksudnya dia takkan muncul lah dekat page. Okay, akan dihilangkan dari radar. Macam tu. So, make sure anda join on time pada masa saya live tu. Sebab lepas tu tak ada peluang lah nak belajar lagi dah. Okay, saya hanya buka peluang time tu saja. Walaupun kita buat dekat page. Because it's exclusive punya live session. Okay. So, kalau nak kita remind, anda boleh klik pada link yang diberikan dan masuk dalam list lah. Nanti tim saya akan remind anda berkenaan sesi ni bila dia bermula. Okay, takut lupa. Kan marah saya pula lupa. So kita sediakan platform untuk anda maksudnya daftar. Nanti tim saya akan hantar WhatsApp pada anda untuk remind sesi dah mula pukul berapa. Sesi pukul berapa 9.30 9.30 kot. 9.30 malam. Sama macam live yang ini. Tapi mungkin lebih panjang lah live dia. Kan? Hari Selasa minggu depan. 27 hari bulan. Okay, boleh klik pada link. Kalau yang di TikTok mungkin boleh tengok dekat, tak tahu tengok kat mana. Kat bio kot. Tak tahu tim saya letak link kat mana. Tapi kalau yang di page, boleh klik pada link lah. Pukul 9.30 malam. Kenapa anak tiba-tiba tak bercakap? Sebelum ni dia boleh bercakap. Dah 4 tahun dia tak nak bercakap. Sebelum ni bercakap banyak tak? Puan Ros. Sebelum ni dia bercakap banyak tak? Sebab 4 tahun lah. Kalau 2 tahun tu mungkin something yang kita ada something yang berlaku. Tapi kalau 4 tahun tu macam agak lambat sebenarnya untuk kita nak panggil kalau kata regression ke apa. Sebelum ni banyak tak? Ataupun bercakap sikit je? Kalau banyak, kalau belum ni dah boleh buat banyak, contoh dia dah bercakap ayat, dah boleh ayat lah, maksudnya dah boleh bercakap dalam ayat. Okay, lepas tu tiba-tiba 4 tahun hilang terus, tak ada langsung. Sebelum ni boleh bersembang dalam ayat, tapi lepas tu hilang. Okay, yang tu kena better pergi jumpa dengan pakar kanak-kanak untuk check. Kalau dia ada regression, mungkin ada regression or something. Kan banyak. So kalau dia memang dah bercakap banyak, tiba-tiba 4 tahun tiba-tiba totally stop bercakap, and tengok juga skill-skill lain, contohnya macam eye contact dia dengan kita okey ke tak, dia punya maksudnya communication kita dengan kita okey ke tak, ataupun dia just tak bercakap cuma tapi dia still communicate, ataupun dia terus tak communicate. Okay, dia terus tak berkomunikasi dengan kita, dia terus macam tumpuan dia ke terus hilang ke. Okay, kalau daripada ayat, bercakap dalam ayat tiba-tiba hilang ayat tu, and skill-skill lain pun juga turut hilang, eye contact hilang, tumpuan hilang. Tiba-tiba anak jadi macam tak berapa nak faham arahan kita, contoh. Okay, so kalau yang macam tu mungkin sometimes it's the sign of autism punya sign. Tapi benda tu biasanya berlaku dalam 2 tahun macam tu, 4 tahun tak pernah lagi saya jumpa. Yang the sign of autism yang tiba-tiba hilang tadi tu biasanya berlaku dalam 2 tahun macam tu. Boleh tiru ayat Upin Ipin. Dia tiru saja ke ataupun dia boleh bersembang secara meaningful? Ke dia just tiru bersebut sorang-sorang? Kalau dia selama ni dia tiru kartun bercakap tapi dia selalu dia sebut benda tu sendirian, bukan untuk komunikasi dengan kita, yang tu boleh hilang sebab dia tak meaningful. Sebab dia pun tak tahu nak guna dengan siapa benda tu, dan dia akan hilang because dia tak tahu nak guna dengan siapa, sebab dia just repeat balik. Tapi kalau kata soalan saya tadi tu, adakah dia bersembang dengan kita menggunakan ayat, bersembang dengan kita, bercerita kat kita. Mama ni kaki ni sakit, mama tu adik, mama orang tu tengah buat apa, mama tu cat ni, sembang, cerita kat kita something.
Sebab 4 tahun sepatutnya dah boleh buat. So kalau kata let's say dia hanya merepeat semula bunyi perkataan yang didengar dekat TV tapi dia tak sembang kita, dia just repeat balik, yang itu yes memang boleh hilang sebab benda tu tak meaningful untuk dia dan dia tak bagi apa any function because dia just hafal tapi dia tak tahu nak pakai in a real situation pun. So dia kena tengok condition dekat sini. Anak tu macam mana sebelum ni dan hilang tu hilang yang macam mana. Sebab kalau sikit macam tu dia mungkin hilang tu because of benda tu tak meaningful. And anak tu still delay. Okay. Okay, boleh ada komunikasi dua hala. Ini better. Kalau sebelum ni ada komunikasi dua hala, boleh cakap apa yang kita ajar, boleh sebut ayat dan boleh gunakan ayat tu to communicate. Okay, yang ini mungkin boleh cuba jumpa dengan pakar kanak-kanak ke ataupun child psychologist ke untuk check. Just nak tengok dia ada symptoms kalau ada. Anak faham arahan tapi tak respon soalan. Normal ke bergantung kepada umur dan bergantung kepada jenis soalan. Arahan dah biasa buat je soalan, dia kena jawab. Lain tau, arahan dengan soalan tu totally different vocab. Tangtai tak adalah penyebab anak lambat bercakap pun sebenarnya. Ni kena check further. Puan Lin kena check further on bahasa. Sebab kalau 2 tahun 2 bulan, dia tak ikut apa kita ajar. Kan? Masih ada bahasa alien, active, eye contact. Arahan boleh cuma tak nak cakap. Mungkin vocab tak cukup. Bukan sebab tangtai. Mungkin. Sebab most of the time potong operation tangtai pun anak tu bukan terus boleh bercakap pun kena pergi terapi juga. Especially kalau tak cukup vocab. Memang kena ajar vocab. Tangtai dia it's not a reason language delay lah. Dia bukan faktor language delay. Lambat bercakap. Anak autism ada 1-2 perkataan. Ada peluang kena bercakap normal. Bercakap macam normal tu bergantung kepada, sebab autism kan, bergantung kepada tahap keterukan autism anak ni tadi. Tapi because of umur dah 7 tahun, biasanya nak capai setanding dengan usia tu mungkin susah. Secara realistik lah, ni dari pengalaman saya. Secara realistiknya saya cakap mungkin susah. Tapi mungkin dia boleh develop kepada ayat, tapi ayat tu mungkin tak akan capai level yang setara dengan usia dia. Tapi mungkin boleh sampai ke level ayat. Ayat 2 atau 3 patah perkataan. Mungkin pendek-pendek lah 4 patah macam tu mungkin boleh sampai. Tapi kalau di level yang setara dengan usia tu mungkin susah sikit. Sebab dah usia dah besar, mungkin susah sikit. Mungkin kena combine method dengan alternatif ataupun bantuan komunikasi yang lain. Kalau kata let's say bercakap ni tak boleh maksudnya dia tak boleh nak capai level yang sepatutnya. Dia ada cara lah sebenarnya. Kan? So depends on tahap keterukan isu anak tu macam mana. Urut telinga. Tak tahu, saya tak pernah buat urut telinga tu. Saya tak pernah buat dan saya pun tak tahu apa kaitan dia. Kena tanya orang yang buat tu lah apa kaitan dia. Tapi kalau saya tak tahu. Tu saya tak ada ilmu tu. Urut telinga tu saya tak pernah buat. Dan saya pun tak tahu apa fungsi urutan telinga tu. Tak tahulah dia ada kaitan urat dengan mulut ke apa. Tapi sepanjang saya belajar, saya tak pernah dengar benda tu. Sepanjang saya belajar lah, saya pergi banyak kelas dalam Malaysia, luar Malaysia. Saya tak pernah jumpa teknik urut telinga tu. Saya tak tahu benda tu dari mana dan saya tak tahu asas basic dia apa. Mungkin boleh tanya orang yang buat tu. What is the basic dia lah. The foundation dia. Ke sebab gadget anak lambat bercakap? Bukan sebab gadget. Bukan sebab gadget anak lambat bercakap. Sebab kita tak bagi rangsangan dekat dia dan sebab anak pun tak minat nak sembang kita.
Sebab kita bagi gadget dekat dia. Salah gadget tu, salah kita bagi dekat dia. Gadget tu dia tak jalan sendiri kan, datang kat anak kan. Bila gadget banyak sangat, kan kurang rangsangan. Kan kurang communication. Kurang vocab. Kurang bercakap. Kurang praktis. Bahasa kena praktis. Pergilah mana-mana kelas bahasa, mesti kita kena praktis untuk fasih, betul tak? Untuk boleh bercakap dan bersembang. Confirm kena praktis. Tak ada, dia bukan pergi kelas, tak payah praktis, balik tidur, tiba-tiba boleh bercakap, tak ada. So gadget tu sometimes dia tak salah sebenarnya. Orang yang bagi tu lebih bersalah. Yang sentap pula. Tapi itulah keadaan dia. Sometimes kita bagi anak dengan gadget, tapi kalau kita banyak bagi rangsangan bahasa, biasa bersembang, berkomunikasi dengan dia, and ada time kita bagi gadget juga, macam time kadang-kadang lah, dia tak boleh lari. Tapi banyak masa kita guna untuk bersembang, berkomunikasi dengan dia. Tapi ada time kita bagi gadget juga. Benda tu sometimes tak efek sangat. Tapi kalau sepanjang masa anak tu dengan gadget, tak ada komunikasi dengan kita, kita pun tak banyak bercakap dengan dia, kita pun tak banyak ajar vocab dengan dia. Dan sebab tu dia jadi efek dan kurang vocab tadi ni. Yang tak bercakap tadi ni. Bukan sebab gadget tu, sebab tak ada rangsangan. That's it. Alright? Okay, dah 10:30. Lepasan pula. Alright, kita jumpa nanti insyaAllah. Minggu depan. Hari Selasa. Hari Senin tu mungkin saya ada live. Tapi hari Selasa tu, saya akan ada live eksklusif. So, hopefully ramailah yang join masa tu. Kita meriahkan suasana. Sebab sesi tu akan hilang. Selepas tu akan di-delete. Dia tak ada dalam page. Live saya biasa-biasa ni adalah. Alright. So, itu saja dari saya. Thank you so much. Kita jumpa lagi next time. Alright. Okay. Banyak soalan tapi saya tak sempat nak jawab. So, thank you so much. Nanti cubalah praktiskan. Jangan sentak lebih-lebih sangat. Kadang-kadang saya punya perkataan, saya tahu kadang-kadang menyentap. Cumanya saya tak ada niat nak menyentap. Nak bagi tahu je. Alright. So, minta maaf kalau ada tersentak. Alright, kita jumpa nanti insyaAllah. Okay, itu saja. Selamat malam. Assalamualaikum. Bye-bye.